Jaga-jaga satu orang manusia kalau dia ada PhD hadis pun, tapi kalau dia bongkak, orang akan tengok dia bercakap dengan percakapan yang tidak boleh diterima oleh akal orang lain. Nampak kebodohannya, nampak tidak ada ilmunya. Bila apa? Bila takabur dan sombong menguasai diri dia. Bahaya takabur ni. Sombong ini sangat bahaya. Bila iblis la'natullahi alaih, dia tak mau sujud kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis. Tuan-tuan tengok, satu orang iblis ni, dia buat ibadah daripada kosong sampai dia beribadah sebaris dengan para malaikah di langit sana sebagai makhluk yang paling mulia. Akhirnya hari ini tuan-tuan, dia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling hina di sisi Allah, makhluk yang paling banyak dosanya. Nanti apabila kita berdiri di mahsyar, dialah yang paling banyak menanggung dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu dia yang paling banyak pahala. Subhanallah. Terima kasih kerana telah menekan video ni. Yang penting jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu kali ini di dalam cerita Serau. Jadi mungkin kita akan combinekan dua topik pada malam ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dah macam penceramah lah pula. Topik yang pertama kita akan cerita mengenai busuk jantan. Mungkin kalau orang yang dulu pada zaman-zaman kecil dia akan famous lah dengan busuk jantan ni, ataupun cerita-cerita yang diceritakan oleh orang tua-tua dulu mengenai busuk jantan ni. Terutamanya dulu kalau kita pergi mengaji pada waktu malam, time balik itu dekat tepi jalan tu ada busuk jantan, automatic gear naik 100 km sejam. Dan topik yang kedua ni mungkin sebenarnya agak risau kita nak kongsi mengenai topik yang kedua ni, tapi tak apalah. Cerita ni kita ambil atas penulisan seseorang daripada sebuah page, iaitu cerita mengenai harimau jadian. Sebelum tu tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam konten kita pada hari ini, kita mulakan dulu dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita masuk dulu ke dalam topik kita yang pertama, iaitu mengenai busuk jantan. Dan busuk jantan ni dia merupakan sarang anai-anai. Dia ada dua, busuk betina dan juga busuk jantan. Dan ada perbezaan lah daripada segi bentuk antara dua busuk ni. Jadi busuk betina ni dia lebih kepada ke arah bentuk dia bulat dan melebar. Dan busuk jantan ni dia bulat juga, tapi dia meruncing ke atas. Tu beza antara busuk betina dan juga busuk jantan. Tapi sebenarnya kalau dari segi logika dia sarang anai-anai lah. Namun yang sering menjadi percakapan ataupun penceritaan orang tua-tua dulu ialah mengenai busuk jantan. Diceritakan busuk jantan ni ada penunggu ataupun ada jin yang menghuni di dalam busuk jantan ni. Banyakkan bagi sesetengah orang dia mengatakan cerita ni adalah mitos.
Tapi bagi pendapat saya, benda ni mungkin ada, kan? Bagi pendapat saya ada lah, bukan mungkin ada. Mungkin yang menghuni busuk jantan tu ialah jin tanah. Mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Seperti mana yang disebut dalam cerita P.Ramlee tu, mambang tanah. Memang dia kedengaran lawak, tetapi setiap isi ataupun lawak yang dimasukkan oleh filem P.Ramlee ni ataupun di dalam setiap filem dia mesti akan ada isi dan juga pengajarannya. Di antara yang sebabkan orang kata mitos adalah kisah-kisah seram lah yang mengenai busuk ni. Antara pantal larang yang diceritakan oleh orang tua dulu ialah, yang pertama, kalau masuk ke dalam hutan, jumpa busuk jantan dan ada ayam hutan yang bertenggek di atas busuk tersebut, jangan tembak ataupun jangan bunuh ayam tu, kerana dikatakan ayam tersebut berpenunggu ataupun berpenjaga lah. Dah difikir cara logik, digunakan cara logik, orang fikir mungkin ayam tu memakan anai-anai daripada atas busuk tu, kan? Dan mungkin juga mereka tafsirkan bahasa orang tua dulu tu sebagai melarang supaya jangan tembak ayam tu. Mungkin ayam tu sedang mencari tempat untuk bertelur. Tuan-tuan, ayam hutan ni memanglah berpenjaga, kan? Tapi kalau nak sahih lagi, kita kena tanya atau orang-orang yang rajin masuk ke hutan dan menembak ayam hutan. Selalunya orang-orang yang macam ni, dia orang akan tahu cerita sama ada ayam hutan ni betul-betul berpenjaga ataupun tidak. Jadi tak jadi masalah kalau kita niat ambil ayam tu untuk makan apa semua kan. Semuanya dengan izin Allah. Itu saja. Cuma beringatlah kan, jangan sampai kita melampaui batas ataupun lupa diri macam tu lah. Jadi busuk jantan ni famous lah dengan, memang orang kata dia ni menjadi rumah kepada jin. Yang busuk jantan je lah. Jadi kalau anda sampai sekarang daripada kecil diceritakan macam tu, kalau ada busuk jantan pun, kalau nak lalu pun fikir 2-3-4 kali. Tapi tak ada masalah pun kan, kita lalu je lah. Dia punya hal, kita punya hal. Kita tak kacau dia pun tak kacau kita. Kalau dia kacau juga, bacalah apa yang betul. Kalau dari segi filem seram dalam industri filem kita pun, difamouskan pasal busuk jantan ni dalam filem Momok. Yang ada dia buat scene, tak silap scene ada pontianak duduk berdiri dekat busuk tu. Salah satu yang kata hantu yang sering dikaitkan dengan busuk jantan ni pontianak. Yang kedua ialah orang tua dulu larang untuk kencing dekat atas busuk jantan ni. Jadi ni salah satu dia juga. Ada yang kata kalau kencing tu memang kena bentan lah, dia punya alat sulit tu. Tapi benda ni kita tak boleh sangkal juga. Mesti ada punya orang yang pernah melalui benda ni dan yang pernah kena. Jadi kita tak boleh nak terus sangkal lah benda ni. Sebab jin ni ada yang menetap di pohon, ada juga yang menetap di tanah. Jadi tak ada masalah kalau kita nak membuang hajat kecil atau besar di dalam hutan ni. Niat saja dalam hati, mohon perlindungan daripada Allah, daripada segala keburukan yang berada di atas muka bumi. Jangan duk minta macam ustaz-ustaz duk ceramah lah, tok nenek cu tumpang kencing, hak tu bungkus. Nah, terang banyak-banyak pun kita pun tak berapa pandai bab ni. Kita pun hanya menyampaikan cerita, sekadar nak mengimbau kenangan-kenangan seram zaman kanak-kanak. Ni lah cerita mengenai busuk jantan. Jadi lepas ni, kalau anda lalu dekat mana-mana terjumpa kawasan yang ada busuk, cuba tengok busuk tu busuk betina ataupun jantan. Tuan-tuan, kita masuk ke topik yang kedua, iaitu mengenai harimau jadian. Kejadian ni juga dah famous lah, diceritakan oleh YouTuber lain juga, dan pernah juga diangkat menjadi sebuah filem. Antaranya filem yang saya gemari juga dulu, iaitu kalau tak silap filem Waris. Tapi yang tu lebih kepada saka, kalau tak silap saka harimau. Tapi bila harimau tu masuk, dia mampu juga berubah diri dia menjadi seekor harimau. Menurut artikel yang saya baca ni, menurut si penulis, mengatakan bahawasanya kisah ni kisah yang benar daripada orang Kerinci. Kerinci ni di belah Indonesia lah. Orang Kerinci yang datang daripada Indonesia dengan kapal Belanda ke Malaysia. Katanya dulu-dulu ni kalau orang Malaysia ataupun orang Melayu ni nak kahwin dengan orang seberang, dia akan tanya dulu asal dari mana.
Kalau asal daripada Jambi ataupun Kerinci, susah sikit dia orang-orang kita ni nak terima. Sebab dikatakan pada masa tu dua kawasan ni memang terkenal dengan ilmu harimau jadian. Ilmu harimau jadian ni dikatakan ataupun ditulis oleh si penulis ni merupakan ilmu hitam yang membolehkan si pengamal dia ni mampu berubah menjadi seekor harimau dan mempunyai kesaktian ataupun hikmat seperti seekor harimau. Seperti ya contoh boleh bergerak laju dan sebagainya lah. Ditulis sendiri oleh si penulis ni, katanya tujuan harimau jadian ni antaranya adalah untuk menjaga keluarga, menjaga hewan ternakan, menjaga tanah, ladang, negara dan juga sebagainya lah. Tujuannya orang duk amai dulu ni. Jadi ada juga kes yang mengatakan harimau jadian ni ada juga telah membunuh manusia dengan mematahkan tengkuk manusia tersebut. Jadi dikatakan dulu ni orang yang mengamal ilmu harimau jadian ni akan melakukan pertapaan di Bukit Kerinci selama sebulan. Jadi bila yang kata sampai tempoh matang ilmu ni, bila dalam pertapaan dia tu dia dah mampu berubah wujud menjadi seekor harimau, maka dia dah sampailah tahap akhir pelajaran dia tu. Dikatakan, ditulis juga oleh penulis ni, kalau orang-orang Kerinci ni kalau tak belajar ilmu harimau jadian pun, dia orang ni memang pakar dan cekak bab harimau. Jadi dia orang pun boleh orang kata apa, bersahabat ataupun ada ilmu berbaik-baik dengan harimau ni lah. Ini dikatakan kerana perjanjian nenek moyang mereka dengan seekor jin yang bernama apa, saya tak berapa nak ingat. Ten-ten ni lah jam nak bunyi tepat pukul 12. Jadi kalau keturunan mereka ni, nenek moyang mereka ni ada buat janji dengan seekor jin yang bernama apa, saya tak pastilah. Mungkin jin yang berwujud harimau lah. Jadi kalau orang Kerinci ni dia nak turunkan ilmu dia pun hanya saja pada keturunan bangsa mereka saja. Jadi sejauh mana kebenaran cerita ni wallahualam, tapi menurut si pencerita ini adalah kisah benar daripada orang-orang Kerinci sendiri. Jadi saya tak berapa nak pastilah, saya hanya menyampaikan semula. Tapi bagi pendapat saya, ilmu ni memang ada satu ketika dahulu. Namun mungkin ilmu ni ilmu yang melibatkan seperti yang diceritakan di dalam filem-filem ataupun yang terbaru waris, filem waris tu melibatkan seperti Saka, iaitu melibatkan jin jugalah, jin yang berwujud harimau. Jadi bermacam-macam lah. Ada sampai sekarang pun masih ada orang yang mempelajari ilmu yang mempunyai kadam harimau dan sebagainya lah. Jadi benda ni saya tak berani nak ulas lebih-lebih sebab saya tak ada ilmu ni jantan. Saya tak tahu menahu mengenai ilmu-ilmu ni. Tak beranilah nak buat ulasan panjang-panjang sebab benda ni di luar pengetahuan kita. Jadi kita cerita sikit-sikit sajalah. Mohon maaf andai ada sedikit bising di dalam video ni, biasalah. Rumah dekat tepi jalan seperti yang diberitahu pada video-video sebelum ni. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan dan perempuan konten kita untuk kali ni. Mohon maaf andai ada terkurang dalam penceritaan sebab tak berapa nak ada tenaga. Maklumlah kita bekerja 12 jam, jadi agak letih lah. Jadi mohon ampun dan maaf andai ada tersilap dan terkasar bahasa sepanjang penceritaan ni. Terima kasih kepada yang sudi menonton daripada awal video ni dan juga sampailah akhir. Semoga anda dimurahkan rezeki dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjumpa lagi di lain masa andai masih ada umur yang panjang, masa yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan mistik anda menjadi mistik yang plastik.